Kita pergi pada bab 7 graf gerakan. Jadi apa yang kamu akan belajar dalam tajuk ni ialah graf jarak masa dan graf laju masa. Ada dua jenis graf, graf jarak masa dengan graf laju masa. Pilih mana ni pula. Okey, baik, seterusnya. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, sebenarnya bahagian ni kamu dah pun buat latihan cikgu pernah bagi, iaitu melukis graf jarak masa. Tapi kita ulang semula, tengok balik contoh. Okey, melukis graf jarak masa berdasarkan jadual jarak masa. Jadual jarak masa. Jadual jarak masa maksudnya graf kita ni jarak melawan masa. Itu graf jarak masa. Okey. Baik, contoh yang pertama, Azrin bercita-cita untuk menjadi seorang pelumba basikal dan berhasrat mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia seperti Azizul Hasni Awang. Dia ada cita-cita bagus ni. Jaguh lumba basikal trek negara. Dia bercadang untuk menyertai pertandingan berbasikal peringkat daerah Kerian. Kerian ni kat mana? Perak ke Kedah? Perak kan? Dia bertekad untuk menjalani latihan selama 2 jam sehari. Jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui dan masa yang diambil oleh Azrin semasa latihan itu. Ni masa, ini jarak. Okey. Soalan yang pertama, lukis graf jarak masa berdasarkan jadual di atas. Jadi kalau kamu nampak dekat sini beza antara masa ni 30 minit, 30 minit, 30 minit, 30 minit. Maknanya skala ni seragam. Okey. Jarak 10 km tambah 10 km lagi, tambah 10 km lagi, tambah 10 km lagi. Ini pun skalanya seragam. Sela masanya, sela masa dan sela jaraknya sama. Seragam, kita panggil seragam. Jadi langkah yang pertama, pilih skala yang sesuai, yang mewakili jarak dan masa yang diberikan. Skala yang sesuai. Jadi sini antara 0 sehingga 120 untuk masa. Skala untuk jarak antara 0 sampai 40. Okey. Yang kedua, plot titik yang mewakili pasangan. Jarak masa, nilai jarak masa pada kertas grid atau kertas graf. Jadi tadi kita lukis dulu ni. Ini paksi Y, ini paksi X. Okey. Lukis dulu paksi ni, kemudian letakkan skala yang sesuai. Dua-dua ni pun mula dengan sifar-sifar. Jadi cikgu kita mula dengan sifar-sifar. Sifar lah kat sini maksudnya mula dengan sifar. Lepas tu kita kalau cikgu nak pilih 2 kotak 30, 2 kotak lagi tambah 30. Maksudnya kalau nak pilih 2 kotak ni 30, tambah 2 kotak lagi 30. Tambah 2 kotak lagi 30. Macam tu, mesti seragam. Tak boleh sekotak 30, 2 kotak 60 macam tu. Itu skala tak seragam. Sama juga untuk jarak. Jarak ni bertambah 10. Jadi cikgu pilih 10, 2 kotak 10, 2 kotak 10, 2 kotak lagi 10. Macam tu. Skala yang seragam. Okey, kemudian sambungkan kita plot titik. Apa maksud plot? Plot maknanya kita pilih koordinat. Ini koordinat ni 0, 0. Koordinat ni 30, 10. Koordinat yang ni 60, 20 macam tu. Okay, jadi kita plotkan sifar-sifar ni, kita plot kat sini. Untuk ni ulang kaji je. 30, 10. Sifar. Ni yang pertama ni sifar-sifar kat sini lah. 30, 10 dekat sini. 60, 20 dekat sini. 90, 30 dekat sini. Betul-betul ada titik ni. Lepas tu macam tu. Jangan plot graf untuk pengetahuannya. Jangan plot graf dekat sini, mana ada koordinat kat situ. Dekat mesti atas titik ni. Atas titik macam tu. Okay. Lepas tu sambungkan titik-titik yang diplot menggunakan pembaris. Cikgu tak barisnya, ambil pembaris ni. Okay, lepas tu lukiskan. Macam tu. Okay. Macam mana? Sambungkan titik-titik dan kamu akan dapat satu garis lurus. Baik, kalau ikut pada sejarah tentang graf jarak masa ni, ada seorang ahli matematik dari Perancis ni, Nicolas Oresme.
Pada abad ke-14 beliau dikatakan menggunakan sistem koordinat segi empat tepat dan orang pertama menghasilkan graf laju masa. Itu menurut sejarah lah. Jadi dalam bab ni ada beberapa istilah yang kamu akan jumpa, iaitu graf jarak masa yang kamu tengok ni, graf jarak masa, graf laju masa. Kalau graf laju masa, istilah dekat jarak ni laju, dekat paksi ni laju, dekat paksi masa lah juga. Okey, jarak, laju seragam. Laju seragam macam mana? Nyah pecutan, ada perkataan nyah ni. Dan pecutan. Ini bahasa Inggeris ya. Okay, distance time graph, speed time graph, distance, speed, uniform speed, deceleration, acceleration. Itu ialah pengenalan tentang graf jarak masa. Kamu pun dah lukis graf jarak masa ni. Baik, yang seterusnya kita nak melukis graf jarak masa. Nak lukis graf jarak masa macam tadi juga, berdasarkan persamaan yang mewakili hubungan antara jarak dengan masa. Okay, tengok contoh yang kedua. Dalam buku teks kamu tu pun ada muka surat berapa ni? Muka surat berapa kelas? Contoh 2 ni. Muka surat 185. Bagus. Ini buku teks. Siapa tu? Muaz ke? Adam. Adam mana? Ada Wafi. Okey Cuba tengok dekat contoh 2 ni. Encik Selva memandu keretanya selama 3 jam sejauh 240 km dari Kuala Lumpur ke Kuantan untuk melawat ibunya. Jarak S yang dilalui oleh Encik Selva dalam tempoh masa T jam diwakili oleh satu persamaan. Ni ada satu persamaan kat sini. Lukis satu graf jarak masa yang mewakili perjalanan Encik Selva dari Kuala Lumpur ke Kuantan. Macam soalan tadi, macam contoh 1 tadi, diberi kamu jadual. Sekarang ni diberi kamu persamaan. Jadi, gunakan persamaan ini untuk membina jadual. Guna persamaan tu untuk membina jadual. Okey. Okey, ni sekarang ni macam mana kamu nak bina jadual tu? Sebab dia nak kamu lukis graf jarak masa, kamu buat jadual ada masa dan jarak. Unit bagi masa ialah jam, sebab ini diguna jam. Unit bagi jarak ialah kilometer. Okey. Sekarang ni kamu pilih masa. Okey, kamu pilih masa tu. Masa sifar, masa kosong ni maksudnya dia belum bergerak lagi. Masa sifar ni maksudnya dia baru nak bergerak lah daripada Kuala Lumpur tu, nak pergi Kuantan. Jadi oleh kerana berkaitan dia S, persamaan dia S sama dengan 80 T. S ni ialah jarak, T ialah masa. Bila T ni kosong, maknanya belum mula lagi lah. 80 darab sifar. Jadi kita dapat sifar kat sini. Masukkanlah kosong kat situ. Okay. Sekarang ni kalau lepas 1 jam. Lepas 1 jam masukkan sini 1. 80 darab 1, 80. Maksudnya lepas 1 jam, dia dah bergerak 80 km. Macam tu. Okay. Masukkan yang tu, masuk dalam persamaan je. S sama dengan 80 T. Okay. Masa selepas 2 jam dia dah sampai mana dah? Berapa kilometer? 80 darab 2, 160. Okay. Lepas tu kalau S sama dengan 80 T, lepas 3 jam dia dah sampai mana? Berapa kilometer dah? 80 darab 3, 240. Dapatlah 240. Kamu kena bina dulu jadual jarak masa ni. Okay, bina dulu jadual jarak masa. Okay, lepas tu pusing balik macam mana cara kamu buat yang kali pertama tadi. Iaitu, okay, yang pertama lukis. Pilih sini, ini jarak dalam kilometer. Lepas tu sini masa, jangan lupa unit jam, kalau jam-jam, kalau minit-minit. Mula dengan 00. Okay, kalau masa ni apa pilih dia? Bertambah satu kan, bertambah 1 jam. Maknanya kalau tu pilih 2 kotak ni pilih 1, 2 kotak pilih 1, tambah macam tu. Dia mesti seragam. Okey, lepas tu jarak pula. Jarak ni dia bertambah macam mana? 0, 80, campur 80, campur 80 lagi. Maknanya 2 kotak ni 80, 80, 80. Tambah 80 macam tu. Okey, lepas tu bacalah koordinat tu.
Baca koordinat ni 00. Yang ini 00. 00 kat sini. Okey. Koordinat kedua 180. 180. Sini. Plotkan titik. Okey. 260. 160. Okey. 160 sini. Plotkan titik. Okey. Lepas tu 3 240. Ini 3 240. Plotkan titik. Okey. Lepas tu ambil pembaris, sambung. Jadi kamu dah lukis graf jarak masa. Cikgu pernah bagi latihan ni dulu. Okey. Seterusnya, contoh yang ketiga. Jaswinder Singh mengambil bahagian dalam acara merentas desa sejauh 8 km yang dianjurkan oleh pihak sekolah semasa Hari Sukan Negara. Ini ada satu maklumat kat sini, 8 km. Diberi hubungan antara jarak dengan masa larian dari garis penamat ialah ni. Ini sama macam contoh dua tadi. Tapi hubungan dia persamaan yang lain pula. Dengan keadaan S ialah jarak, unit dia apa? Kilometer. T ialah masa, unit dia apa? Minit. T ialah masa dalam minit. Okey, lukis graf jarak masa yang mewakili larian Jaswinder Singh untuk tempoh. Macam nak baca matematik ni? Ini kita sebut dan untuk tempoh antara 0 sampai 40 minit ataupun tempoh masa di antara 0 hingga 40 minit. Tu maksud dia. Dia tulis dalam matematik macam tu. Okey. Sekarang ni macam mana nak selesaikan? Kita kena bina jadual jarak masa. Jadual tu buat jadual dulu. Ini persamaan diberi dalam soalan. Okey. Dekat sini dia tak pilih beberapa titik. Dia tak pilih macam tadi dia pilih sampai 4 titik kan. 4 masa. 4 masa lah, 4 poin masa. Tapi sekarang dia pilih 2 titik sahaja. Baik, cukup tak? Kamu pernah belajar melukis garis lurus. Okay, 2 titik saja memenuhi persamaan untuk melukis garis lurus. Sebab kalau 1 titik, okay, katalah cikgu pakai grid ni kan, 1 titik itu ialah titik. Tapi kalau cikgu ada 2 titik, 2 titik pun dah cukup untuk melukis 1 garis lurus. 2 titik pun dah cukup. Jadi dekat sini dia pilih 1 sifar ni, dah tentulah sebab dia nak mulakan. Nak mulakan larian tu, sifar mesti kita pilih. Jadi kita masukkan dalam persamaan. S sama dengan 8 tolak 1/5 darab sifar. 1/5 darab sifar, sifar lah Ini yang memang akan dapat sifar. Okey, 8 tolak 0 sama dengan 8. Jadi kamu dapat yang ni. Okey, masukkan sini 8. Okey, sekarang masukkan T40 pula. S sama dengan 8 tolak 1/5 darab 40. Okey, 5 darab 1 ni selesaikan algebra kena mahir sikit ni dah. 5 darab 8, 40. Sini 8 tolak dengan 1 darab 8. Okey, nampak tak ni? Okey, 1 darab 8 ni darab 1 darab 8 ni sama dengan 8. 8 tolak 8, 0. Dapat yang ni 0. Okay, jadi satu koordinat ialah sifar 8. Satu lagi koordinat ialah 40, 0. Jadi sekarang ni transfer, pindahkan kepada bentuk graf jarak masa. Macam mana? Pilih skala yang sesuai. Langkah pertama, sini apa? Dia nak jarak apa? Kilometer. Sini apa? Masa dalam apa? Dalam minit. Okey, lepas tu dah pilih skala yang sesuai, plotkan koordinat. Koordinat 0, 8. Ni kamu dah pilih dah kan, 2 kotak ni cikgu pilih 2. 2, 4, 6, 8 macam tu. Yang bawah ni 0, kamu boleh pakai 2, 4, 6, 8 juga ataupun bawah ni masa kan, ini sampai 40. Okey, ambil 10, 10 pun boleh, 20, 20 pun boleh. 10, 20, 30, ni panjangkan sikit, 40 macam tu. Okey, lepas tu tandakan, plotkan titik. 08 kat mana? 08 dekat sini. Lepas tu 40 sifar, 40 kosong kat ni, 40 kosong kat sini.
Ambil pembaris, lukis. Ni kamu dapat graf macam ni. Okay, macam tu. Boleh? Boleh kelas? Alhamdulillah, bagus. Okay, kita teruskan. Tak banyak ni cikgu punya slide ni. Okay, sikit je. Tak apa. Ada yang tintong-tintong lagi dah masuk ni. Okay. Baik, bagaimana anda mentafsir graf jarak masa? Mentafsir. Macam kalau ada lukisan ni ada naik, ada yang rata, ada yang naik, ada yang turun, macam tu. Bagaimana kita nak menterjemah, kata mentafsir graf jarak masa. Ini graf jarak melawan masa. Baik, Rajah menunjukkan satu gerakan dari O, bukan kosong ni, O ke C, nak pergi ke C, O nak pergi ke C sejauh S meter, sejauh S meter dalam tempoh T saat. Jadi sebab dia gunakan unit meter dengan saat, jadi itu ialah terjemahan ataupun tafsiran yang pertama yang kita boleh dapat daripada graf ini. Okey, yang pertama, garis OA. Garis yang pertama ni, garis OA ni, garis lurus yang pertama cikgu tebalkan ni. Okay, garis OA tu kecerunan grafnya ialah positif. Kita dah belajar, kamu dah belajar graf kalau kecerunan positif, graf tu naik ke atas. Graf garis lurus, kalau garis lurus tu turun ke bawah, grafnya ialah kecerunan graf ialah negatif. Jadi sekarang ni kecerunan graf ni positif. Kecerunan OA mewakili kelajuan. Jadi kalau kamu nak cari kelajuan di sini, di OA, kita cari kecerunan. Okey, gerakan dengan laju yang seragam. Laju dia seragam aja. Okey, laju seragam. Misalnya dia bawa 10 km sejam. Tu macam kamu bawa basikal lah kan. Bawa 10 je, seragam je. Sama je. Dan kemudian gerakannya ialah sejauh S meter. Sini sampai sini kan, A ni pun sampai sini je kan. Sejauh S meter dalam tempoh T saat. Masa dia macam ni. Jadi itu ialah tafsiran bagi garis OA tu. Okey, sekarang ni apa berlaku kepada pergerakan sesuatu objek itu di AB. Kat AB pula. Garis ni lurus melintang. Okey. AB kecerunannya sifar. Okay, tadi garis lurus kalau ke atas kecerunannya positif. M ni kecerunan Kalau garis lurus ke bawah kecerunannya negatif. Dan kalau garis lurus tu melintang, dia tak ada kecerunan. Kecerunannya sifar. Okay, kecerunan garis lurus yang melintang ialah sifar. Itu kecerunan bagi garis AB. Okay, lepas tu tidak ada perubahan jarak. Bermaksud gerakan berhenti, terhenti ataupun pegun. Tadi kamu bawa basikal kan? Kamu bawa basikal, dah sampai dekat A, kamu berhenti beli aiskrim. Basikal tu kamu tak bergerak. Basikal ni tak bergerak lah. Maksudnya itu mewakili graf garis lurus AB ni. Okay, pegun untuk berapa lama? Beli aiskrim tadi, berapa lama kamu berhenti? T2 tolak T1. Ni jarak tempoh masa antara T2 dengan T1. Okay, sekarang kamu dah beli aiskrim tadi. Kamu pun sambunglah nak balik ke rumah. Rumah kamu kat C. Okay, rumah kamu. Kita tengok garis lurus BC. Garis lurus yang hijau ni pula. Okay, ada kecerunan ni. Okay, kecerunannya positif. Kecerunannya positif. Gerakan diteruskan sehingga C. Gerakan diteruskan sehingga C. Samalah tadi terjemahan dia macam OA, gerakan laju pun seragam. So nampak kecerunan ni macam sama kan. Kemudian apa berlaku keseluruhannya OC? Gerakan sejauh S meter dalam tempoh T saat. Macam tu. Dari O ni sampai ke C, jarak yang dilalui ialah S meter dalam masa T saat. T besar, T saat. Itu ialah tafsiran graf jarak masa. Okey, tengok satu lagi graf. Okey, satu lagi graf di muka surat. Satu lagi graf di muka surat
Sama muka surat 187. Cikgu tulis sini muka surat 187 buku teks. Baik, sekarang ni kamu tengok gambar dia macam mana ni Rajah 2 menunjukkan satu gerakan dari O ke R. Sama macam tadi kan, daripada O dia bergerak sampai ke R. Okey, zarah ke, basikal ke, kenderaan ke, kamu sendiri jalan kaki ke, okey. Baik, kita tengok dulu garis yang pertama. Garis yang pertama ni. Dia bergerak ni daripada O sampai ke P, bawa kereta lah, bawa kereta. Mesti garis lurus Baik. Kecerunannya ialah graf positif. Sama macam tadi kan. Kalau garis lurus tu naik ke atas, kecerunan positif. Kalau garis lurus turun ke bawah, kecerunan negatif. Baik, gerakan dia sejauh S meter. Gerakannya sejauh S meter dalam tempoh T1 saat. Itu pergerakan daripada, katakanlah daripada sekolah nak pergi ke rumah kawan dekat P. Macam tu, berapa jauh rumah kawan? S. Berapa lama nak pergi rumah kawan tu? T1. Okey, sekarang ni dah ada dah dekat rumah kawan kamu tu, dekat PQ. PQ tu maksud dia apa? PQ ni kecerunannya sifar. Tidak ada perubahan jarak. Dah sampai dah duduk borak-borak depan rumah kawan kamu tu. Okey, pegun. Pegun mana tak bergerak untuk tempoh masa T2 tolak T1 saat. Maknanya berapa lama kamu berhenti tu? Ni berapa lama berhenti dekat rumah kawan ni? Macam tu duduk dekat depan rumah dia tu kan. T2 tolak T1. Okey, lepas tu okey, dah selesai tu nak balik Q ke R. Ni pula. Okey, garis lurus tu. Kecerunan garis QR ni negatif. Apa maksudnya? Kelajuan negatif menunjukkan objek bergerak balik ke tempat asal atau bergerak pada arah yang bertentangan. Itu maksud dia. Dalam graf jarak masa, kecerunan negatif bermaksud balik ke tempat asal atau bergerak pada arah bertentangan. Okey, dia akan balik ke rumah balik lah. Baik, OR bermaksud gerakan sejauh 2S meter. Okey, apa maksud daripada O ni bergerak balik ke R 2 kali. Dia pergi ke S, dia balik pun jarak tu juga. Okey, 2 kali S. 2 kali pergi balik. Dalam tempoh berapa masa? T saat. Saat ni takkanlah pula ni takkan pula kamu pun contoh kan. Saat ni zarah lah. Zarah ke contoh atom Kalau kamu tak tahu buat pergi ke rumah kawan berapa saat kan. Itu contoh. Jadi kamu kena tahu mentafsir graf jarak masa. Baik. Tadi kita sebut kecerunan kan. Kecerunan negatif, kecerunan positif. Jadi tajuk ni kamu kena gunakan rumus kecerunan untuk menentukan kecerunan lah, rumus kecerunan. Cikgu nak ingatkan semula, masa kamu tingkatan 2, kamu dah belajar kecerunan garis lurus dalam bab 10. Kita tengok balik. Ada berapa cara kamu nak cari kecerunan? Ada berapa cara? Kaedah. Ada 3. Yang pertama, gunakan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Kan cikgu kata ni M ni kan? Kecerunan kita wakilkan dengan M. Jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Mana kira berapa kotak ni? Berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Jarak mencancang. Jarak mengufuk 1, 2, 3. Bahagi dengan 3. Jadi kecerunan garis lurus ni ialah M sama dengan 4/3. Itu satu kaedah. Kaedah yang kedua ialah kamu guna rumus. Rumus ni ialah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 ataupun Y1 tolak Y2 bahagi dengan X1 tolak X2. Kalau kamu pilih yang pertama tu, yang koordinat pertama tu 1, koordinat yang kedua tu kamu kena tolak yang belakang ni 2 juga. Okey, macam tu. Jadi ini bila diberi dua koordinat. Bila diberi 2 koordinat, kamu boleh guna rumus ni. Koordinat yang pertama X1, Y1. Ini apa koordinat dia ni? 1, 1 kan? Koordinat dia 1, 1. Ini apa koordinat yang kedua ni? 6, 6, 8. Okey, cuba kita masukkan dalam rumus. Ini X1, Y1. Ini kita namakan dia X1, X2, Y2. Mana-mana pun boleh. Tapi kalau ini yang 2, sini pun mesti 2 Kalau X1, Y1, dia tak boleh X1, Y2, dia mesti X1, Y1, X2, Y2. Okay, kalau nak cari kecerunan garis ni berapa? M sama dengan 8 tolak dengan 1. Okay, 8
8 ni Y1 tolak Y2. 8 tolak 1 per 6 tolak 1. X1 tolak X2. Ni, X1 tolak X2. Okey, ni nak ingat balik je 8 tolak 1, 7. 6 tolak 1, 5. Jadi kecerunan garis ini ialah 7 per 5. Ini kalau guna rumus. Okey. Kaedah yang ketiga ialah kamu guna pintasan. Yang kaedah pertama tadi kita guna jarak mencancang dengan jarak mengufuk. Yang kedua kita guna rumus. Guna formula lah. Yang ketiga kita guna pintasan. Kalau nak guna pintasan jangan lupa tanda negatif berdepan ni. Sekarang tengok pintasan di Y. Ini berapa ni? Katalah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Katalah di pintas Y ni, garis ni pintas Y di 8. Pintas di X ni 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Contoh contoh katalah satu kotak ni 1. Okey, apa kecerunan garis lurus ni? Masukkan dalam formula ni kita akan dapat negatif 8 per 5. Ni garis kecerunan garis ni ialah negatif 8 per 5. Jadi kamu boleh gunakan mana-mana saja rumus kecerunan ini. Mana-mana kaedah pun, kaedah pertama boleh, kaedah kedua boleh, kaedah ketiga pun boleh untuk cari kecerunan. Kena mahir sebab tajuk ni kita akan guna balik tajuk yang tingkatan 2 tu. Kecerunan garis lurus. Okey, masuk balik. Baik, contoh 4. Contoh 4 ni muka surat 188. Muka surat 188. Okey. Baik, graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta dan sebuah bas persiaran. Mana kereta, mana satu bas persiaran. Dan tengok dalam gambar tu dia bezakan warna. Baik, graf OA mewakili gerakan kereta dari Puchong ke Bandaraya Melaka. Graf OA, graf warna purple ni. Baik, graf BC ialah graf bas persiaran dari Bandaraya Melaka ke Puchong. Dia pusing balik. Ini warna hijau ni. Tentukan beza laju dalam kilometer per jam kedua-dua kenderaan tersebut. Beza maksudnya kamu kena cari dua perkara kemudian kamu tolak. Okey, baik. Cikgu besarkan kat sini supaya kamu nampak. Boleh tak? Tu mengajuk dah. Sekejap. Tak mahu di kelas. Kalau tak nak kita kena buat ni. Okey, baik. Laju kereta, tadi kan kita cakap laju ialah apa? Laju ialah kecerunan. Kalau graf jarak masa, nak cari laju maknanya kita nak cari kecerunan. Cari kecerunan. Okey. Jadi sekarang ni cari kecerunan kejap. Laju kereta ni sama dengan beza jarak yang dilalui bahagi dengan beza masa yang dilalui. Okey. Yang ini kamu cari kecerunan untuk garis warna purple ni dulu. Garis OA. Itu ialah kereta kan daripada Puchong ke Bandaraya Melaka. Baik, sini apa koordinat dia? Cikgu nak pakai rumus kecerunan. Ini koordinat dia 00. Ini koordinat dia apa? 2, 150. Okey. 2 naik sini 150 Kerana koordinat yang kedua. Okey. Baik. Gunakan rumus. X1 ini X1. Kita buat perlahan sikit kelas. Ini X1, ini Y1. Ini X2, ini Y2. Okey. Guna rumus kecerunan tadi apa? 150 Y1 tolak Y2 kosong. X1 2 tolak dengan kosong sama dengan 150 bahagi 2. Okey, unit apa ni? Unit ni atas ni ialah jarak kan? Okey, atas ni ialah jarak kilometer. Bawah ni ialah jam. Jadi ni kilometer, bawah ni jam. Jadi bila kita selesaikan kita akan dapat 70 kilometer per jam. Okey, kilometer per jam ni kalau kamu nak jadikan dia bentuk indeks, ini J kuasa 1 kan. Kilometer bawa naik atas jadi kilometer per jam pun boleh juga. Kamu nak tulis macam ni pun boleh juga. Itu susunan saja dalam unit tu disusun semula. Okey, yang kedua,
Okay, yang kedua, kamu kena cari pula laju bas persiaran. Ini dah settle tadi, laju kereta Ini sekarang cari laju bas persiaran. Dah 75 ini beza laju ni. Inilah kereta. Laju kereta. Okay, laju bas persiaran pun sama juga. Bas persiaran kita akan gunakan dua koordinat. Bas persiaran garis warna hijau. Okay, koordinatnya ialah ni, apa ni? 0, 150, okay, 0, 150. Cara baca koordinat Ini 3, baca X dulu, baru baca Y. Y dia 0. Okay. Cari pula laju bas. Laju bas. Masukkan dalam formula kecerunan. Okay. X1, Y1, X2, Y2. Okay. X1 apa? 150 tolak 0. 0 tolak 3. Ini dapat berapa? 150 bahagi negatif 3. Ini kilometer atas ni kilometer, bawah ni pun jam. So unit masih lagi sama. Okay. Kita akan dapat negatif 50. Betul? Positif bagi negatif ni akan dapat negatif 50 kilometer per jam. Okay. Kita ambil saja 50 kilometer per jam sebab tanda negatif maksudnya arah gerakan tu bertentangan. Satu daripada Puchong ke Bandaraya Melaka, satu lagi tadi kereta daripada Puchong ke Bandaraya Melaka. Bas tu daripada Melaka ke Puchong. Jadi tanda negatif ni menunjukkan arah tu saja bertentangan. Jadi kita nak laju, kita ambil saja nilai yang positif. Okey, tolakkan dengan 50, jadi beza laju ni, beza laju ialah 20 km per jam. Itu contoh yang keempat. Okey, boleh Cikgu teruskan dengan contoh yang kelima. Okey. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta dalam tempoh 4.5 jam. Nampak tak ni? Kena hati-hati ni. Ini 4.5 jam, 4,5 jam lah. 4 jam setengah. Okey, ini jam, ini kilometer. Baik. Tentukan tempoh masa kereta berada dalam keadaan pegun. Tadi ni istilah kita jumpa, pegun kan? Pegun maknanya apa? Kereta tu berhenti. Dekat mana dalam graf ni kereta ni berhenti? Kat mana? 2, 3. 2, 3. Jadi tempoh keadaan pegun tu berapa lama dia pegun? Nak jawab soalan A1 ni. Tentukan tempoh berapa lama kereta tu pegun? 3 jam tolak dengan 2 jam. Kan? 1 jam kan dia pegun. 1 jam dia tak bergerak kereta tu. Okey, yang kedua. Laju kereta sejam pertama. Laju, nampak? Kalau laju, graf jarak masa, kita cari apa? Kalau laju, bagi graf jarak masa, kita cari apa? Nak cari laju? Kecerunan. Kecerunan. Bagus. Siapa tu? Muaz. Muaz. Okey, betul Muaz. Kalau kita ada graf jarak masa, nak cari laju, maknanya kita cari kecerunan. Okey, yang kedua, cari kecerunan. Kecerunan kat garis mana? Dekat mana? Sejam yang pertama. Sejam yang pertama kat sini. Ini jam kan? Sejam yang pertama kan kat sini. Kat sini. Okey. Macam mana nak cari koordinat ni? Tahu tak koordinat kat sini? Tak ada koordinat ni kan? Sini tak ada kan? Okey. Tetapi garis ini ialah garis yang sama. Kan? Kecerunan tu sama. Jadi kamu boleh cari kecerunan guna koordinat 00. Satu lagi boleh guna koordinat 2, 150. Kecerunan sama. Walaupun dia dekat jam pertama, sebab nak cari laju kan. Jam yang pertama ke jam yang kedua, garis yang sama maknanya kecerunan tu sama. Jadi kita guna formula kecerunan. Laju sama dengan 150 tolak 0. Ini X1, Y1. Sini X2, sini Y2. Okey. 150 tolak sifar, tolak 0. 2 tolak 0. 2 tolak 0. Okay. Buatlah matematik ni. 150 atasnya apa? Kilometer. Ni per jam kan? 150 bahagi 2 kilometer per jam. Ini berapa? 75 kilometer per jam. Macam tu. Itu laju kereta sejam pertama. Dan laju ni sama. Dekat sini pun laju dia sama. Dekat sini pun sama. Dekat sini pun sama. Semua sama. Sebab kecerunannya sama.
Baik, B pula. Huraikan gerakan kereta untuk tempoh 90 minit terakhir. 90 minit tu berapa jam? 90 minit terakhir. Macam mana? Kita tengok sini. Okay. Ini tadi kita dah settle nombor A, nombor 1 dengan nombor 2 dah selesai. Baik. 90 minit terakhir di mana? Dekat mana 90 minit terakhir? Sini. Sini berapa 4,5 jam Okay, 90 minit kat mana? Ini 30 minit, sini 30 minit, sini 30 minit. Maknanya dia nak suruh kita tafsirkan apa berlaku kat sini. Apa berlaku kat situ. Jadi kita cari dulu kecerunan sebab kita boleh huraikan dari segi laju dia. Laju dalam masa 90 minit terakhir. Kita kira laju berapa? Laju dalam laju kereta. Laju kereta. Sini koordinat dia apa? 3, 150. Sini 4.5, 270. Okay, yang ni X1, mana nak yang besar ni lah X1, Y1, senang nanti kita tak dapat nombor negatif. X2, Y2. Okay. Jadi tolak 270 tolak 150 bahagi dengan X1 4.5 tolak dengan 3. Okay, ni kamu buatlah matematik dia. 270 tolak 100 ni berapa? 80 kan? Berapa ni? 270 tolak 150 berapa? Cik kita kira sikit. 150. 120. Atas ni dapat 120. Bawah 4.5 tolak 3, 1,5. Bagi dengan 1,5. Okay, atas ni apa unit? Ni kilometer, sini jam. Sini kilometer, sini jam. Okay, 120 bahagi 1.5. Dapat 80 kilometer per jam. Okay, dan nak uraikan ni. Kereta bergerak. Okay, kereta ni bergerak sejauh 120 km. Okay, dia bergerak 120 km. Macam mana dapat 120 km? Ini beza. Bezanya 270 tolak dengan 150. Dapat 120 km. Jadi kita boleh tulis ayat kereta bergerak. Ni nampak tak ayat ni tak besar. Macam ni cikgu nak besar. Sekejap ya. Kita tengok ayat ni. Okay, tengok ni. Okay, kereta bergerak sejauh 120 km dengan kelajuan 80 km per jam bagi tempoh 90 minit terakhir. Itu cara kamu nak huraikan gerakan kereta tadi. Bila kita nak huraikan gerakan kereta, kita kena huraikan dari segi laju dan kita kena huraikan dari segi jarak. Itu dah laju, jarak dan masa. Sebab itulah kamu belajar ni gerakan kan.